Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk menceritakan sebuah kereta yang menjadi idaman ramai peminat H di seluruh dunia. Tapi sebelum itu, kepada anda di luar sana yang belum lagi menekan butang subscribe, butang lonceng, butang like, butang share, tolonglah supportlah kami sikit. Kami pun ada Facebook, ada Instagram, ada yang terbaru TikTok. Follow tau. Hari ini kita nak menceritakan tentang Honda Civic FL5 Type R. Tapi seperti biasalah dengan mekanika ni, kita kena cerita sikit tentang dia punya sejarah. Sebelum kita meneruskan video ini, saya ada satu pesanan. Ramai antara kita di luar sana yang tidak pasti bagaimana cara untuk memilih minyak enjin yang berkualiti. Betul tak? Dengan ini, saya nak memperkenalkan produk berkualiti tinggi daripada Total Energies. Ini dia, memperkenalkan Total Quartz 9000 5W40. Apa yang menarik dekat minyak ni? Okey, dia ada age resistant technology. Apa benda tu? Okey, secara mudahnya minyak enjin ni dia memberikan prestasi dan perlindungan tinggi kepada enjin kesayangan anda. Dia merupakan gabungan molekul hyperaktif yang menghasilkan lapisan minyak tebal yang penting untuk melindungi komponen enjin. Apa kelebihan dia lagi? Okey, yang pertama, dia memberi perlindungan enjin yang optimum. Yang mana? Dia melindungi komponen enjin daripada terhakis. Lagi-lagi dekat komponen enjin yang tu, bahagian-bahagian kecil kan? Okey. Yang kedua, minyak ni boleh digunakan pada semua keadaan pemanduan. Yang ini penting. Tahu tak sebab apa? Bila kita start enjin waktu pagi, kita dah tak payah nak tunggu dah enjin ni panas. Lepas start enjin, terus boleh jalan. Yang ketiga, dia tahan dari pengoksidaan dan enjin yang lebih bersih. Dia membolehkan enjin anda beroperasi pada tahap prestasi yang tertinggi, maximum performance. Jadi, gunalah Total Quartz 9000 5W40. Keep your engine younger for longer. Okey, Honda Type R. Tahu tak apa model pertama Type R dalam pasaran? Apa dia? Cuba teka. Salah. Yang pertama ialah Honda NSX Type R yang dikeluarkan pada tahun 1992. Ramai orang ingat Civic dengan Integra tu yang first. Tak, sebenarnya Type R pertama ialah Honda NSX. Hanya pada generasi kedua barulah, belum, Civic belum masuk lagi. Masa ni Integra dia keluar dengan model DC2 dan juga DB8. Apa beza dia? DC2 adalah Integra 2 pintu Type R. DB8 adalah Integra 4 pintu Type R. Dan DB8 merupakan Type R 4 pintu pertama dalam dunia. Ramai orang ingat FD2R tu yang pertama. Tak, salah. Sebenarnya DB8 tu Type R 4 pintu yang pertama. Hanya selepas third generation barulah Civic mendapat lencana Type R, iaitu menerusi model EK9 pada tahun 1997. Yang ini adalah, kalau consider dalam pasaran lah, dia adalah Type R yang termurah pada waktu itu. Okey, sangat basic. 2 pintu, pacuan roda depan, enjin B16B Type R 200 horsepower, basic sangat. Kereta ni menjadi kegilaan orang untuk pakai atas jalan dan juga atas track. Dan selepas itu barulah lahir FN2 Type R, FD2R, FK2R dan juga yang terbaru FK8 Type R. Dan hari ini kita nak bercerita tentang FL5 Type R yang paling baru. Dan ironiknya, kelahiran FL5 ni adalah bersempena dengan ulang tahun ke-30 Type R dalam dunia. Dan ulang tahun ke-25 tahun Civic Type R. Dan ulang tahun ke-50 kelahiran Honda Civic pertama pada 1962 dulu. Dah 50 tahun Civic ni. Wih, lama betul. Okey. Saya faham ramai yang bersetuju dengan FL5 ni. Dia nampak kurang garang dan kurang sporty. Senang kata, dia kurang racer, kurang beras dan juga kurang Gundam dia kan. Kalau yang FK8R tu berkepak depan, berkepak tepi, berkepak belakang, ngeri kalau jumpa malam-malam. Tapi FL5 ni nampak lebih sopan dan juga lebih mature. Dan kalau anda perasan, even untuk model standard sekalipun, Honda Civic
FE yang baru ni, kalau compare dengan Honda Civic FC yang ketam tu, kita boleh nampak dah beza dia kan. Satu elegan, satu sporty. Dan model FL5 ni memang dibuat macam mana FK8, macam tu juga FL5 ni. Body Type R tu datang daripada body hatchback 5 doors. Cuma yang Type R ni dia biasalah, bila special model kenalah dia punya reka bentuk tu lebih garang kan. Jadi tepi dia lebih lebar. Kalau kita boleh tengok wide fender dia depan dan juga belakang. Kalau perasan dekat belakang tu dia bukan tambah macam FK8, tapi dia gemukkan terus fender belakang tu sekali dengan dia punya pintu. Kalau FK8 tu dia cuma tambah panel je. Yang ini dia buat terus daripada main shell body tu. Macam mana kita nak bagi dia punya contoh? Macam Evo 7, 8, 9 kalau kita comparekan dengan Lancer CDR. Nampak? Yang ni kurus, yang ni gemuk. Yang ni lah ibarat FL5 Type R. Tapi ada beza tak FL5 Type R dengan Civic biasa? Ada. Kalau kita tengok dekat bahagian depan memang sangat berbeza dengan mesh grill depan tu yang besar. Sebenarnya dia menyorokkan intercooler kereta ni yang juga besar duduk kat depan tu. Kalau tengok dekat bahagian tepi, dia ada side panel untuk vent udara ke bahagian rem dan juga brake. Biasalah kereta laju dia kena tayar brake tu kena ada ventilation yang bagus. Kalau FK8 dia ada scoop yang besar tu kat depan dia. Okey, untuk FL5 ni dia bukan scoop lah, dia macam kira macam vent udara lah. Dia letakkan depan sikit dekat bahagian hujung bonet untuk mengalirkan udara panas daripada enjin keluar. Kalau tengok dekat bahagian belakang, FL5 ni nampak kereta yang sopan sebab dia punya spoiler tu cun-cun je dia duduk atas cermin belakang. Dia tak macam FK8. FK8 ni kembang kiri kanan atas bawah. Even untuk FL5, dia punya spoiler tu dia cat dengan warna hitam. Seolah-olah macam dia pasang daripada aksesori. Dekat bahagian bumper dia pula, okey, dia ada diffuser yang dia integrated dengan bahagian bonnet tu. Kalau kita tengok FK8 kan, FK8 pun dia ada diffuser tu, tapi somehow dekat FL5 ni dia nampak lebih blend dan nampak lebih sopan kan. Kalau kita tengok dia memang ada diffuser juga. Tapi trademark untuk exhaust 3 lubang HDMI tu FL5 masih menggunakannya. Rem dia kecil sikit kalau kita comparekan dengan FK8 Type R. FK8 tu first Civic yang pakai keluar daripada kilang pakai 20 inci tuan-tuan, 245/20. Tapi untuk FL5 dia pakai 19, tetapi tayar dia lagi lebar, 265/30/19. Bayangkan 19, 265. Wish, boleh tahan harga tayar ni. Tapi yelah, orang yang beli kereta ni bukanlah B40 kot, kurang-kurangnya T20. Ya, kali ini dia menggunakan enjin Alza. Sebelum ni Alza pakai enjin VTEC. Sekarang VTEC dia pakai enjin Alza. Salah. Tak lawak pun. Okey, jadi dia menggunakan enjin K20C, iaitu enjin sama dalam FK8 Type R, iaitu 4 silinder twin cam turbo, 6 speed manual pacuan roda depan. Tapi enjin ni walaupun daripada FK8 Type R tetap juga telah di-upgrade, yang mana menurut Honda bahagian turbine tu, bahagian turbo tu dia dah upgrade. Lepas tu dia upgrade apa lagi lupa pula, itu ada sembang dia. Oh, dia punya sistem exhaust yang mana dia orang kata dia improve power to weight ratio. Maksudnya top speed untuk FK8R ni lebih tinggi. Namun Honda dia tak bagi tahu berapa power FL5 Type R ni. Korang boleh teka tak? Kenapa dia tak bagi tahu? Sebab kereta ni belum fully spec lagi yang untuk pasaran. Dia masuk kedai dekat Europe tahun depan, 2023. Jadi full spec enjin itu dia tak bagi lagi. Tapi kalau kita tengok enjin FK8R, dia ada 310 PS dan 320 PS, bergantung pada pasaran mana kereta itu dijual lah. Okey, kalau mengikut naluri saya berkata, naluriku berkata. Jadi saya rasa FL5 ni dia akan dibagi power sekitar 350 PS sebab dia akan berentap dengan banyak lagi kereta hatchback ataupun kereta two-wheel drive ataupun kereta compact
hot hatch yang banyak dalam pasaran sekarang ni. Jadi 350 ni macam logik sikit lah. Sebab, walaupun dia tak isytiharkan power dia, Honda sebenarnya sudah menguji pandu model ini, model prototype ni dekat Lita Suzuka, yang mana dia punya performance FL5 ni 1 saat lebih laju daripada FKAR Limited Edition. FKAR ni model biasa. Dia ada model Limited Edition yang mana memang model Limited ni dia buat untuk track focus saja, yang mana dalam radio apa semua pun tak ada. Jadi lebih ringan berbanding FKAR biasa. Jadi kalau FL5 ni 1 saat lebih laju daripada kereta FK8 paling laju, maksudnya apa? Maksudnya dia memang laju lah. Jangan fikir-fikir panjang. Dan untuk model baru ni juga, dia datangkan dengan satu function dia panggil Honda Log R, iaitu data logger yang kita boleh extract kita punya performance, kita punya speed, semua kan. Dia boleh sambung, tahu tak? Dekat handphone, dekat iWatch. Maksudnya dekat smartphone lah, dekat smartwatch lah. Bagusnya Type R ni kan, dia datang hujung. Maksudnya AMG ke M3 pada i35 ke Renault, semua tu dah lama dalam pasaran. Jadi dia sebagai model terbaru, untuk mendapatkan semula rekod front wheel drive terlaju di Nürburgring, dia mesti menewaskan Renault Megane RS Trophy R. Itu misi utama dia. Sebulan 2 lagi mesti keluar video dia. Seperti biasa, Type R dalam dia mestilah warna merah. Itulah dia trademark sebuah Type R. Dia punya seat semi bucket tu datang dengan warna merah. Dia punya kapet lantai juga warna merah. Dan dashboard warna merah tak. Dashboard dia, dia punya arrangement tu sama macam Civic FE. Cuma bahagian grafik meter dan juga audio dia lain sikit lah. Yelah, kita beli kereta lagi mahal, lagi laju, mestilah nak ada beza dia kan. Untuk bahagian steering pun sama. Dia ada beza dengan Civic FE. Yang FL5 ni lebih sporty, lebih sukan lah. Kereta pun kereta sukan. Jadi meter Type R, knob titanium yang pada FL5 ni sebenarnya knob titanium yang sama pada FKAR facelift tahun 2020. Betul, Type R dia kena pakai titanium. Panas pun tak apa, janji ada gaya. Itulah tadi sedikit sebanyak kami bercerita tentang Honda Civic FL5 Type R. Biasanya adalah soalan ni kan, masuk Malaysia ke? Berkemungkinan besarnya ya akan masuk Malaysia. Bila? Berkemungkinan besarnya lambat lagi. Sebab kereta ni officially belum masuk pun dalam pasaran. Dekat Europe, dekat US, diorang cuma dapat kereta ni pada tahun 2023, tahun depan lah. Kalau ikut logik, paling cepat Malaysia akan masuk 2024 atau 2025. Lambat lagi. Maksudnya apa? Sempatlah kita kumpul duit. Tapi berapa harga dia? Harga dia for sure dia akan lebih mahal daripada FKAR. Honda Malaysia menjual FKAR pada harga 330 lah lebih kurang kan. Yang ini harga dia mungkin saya rasa sekitar 350 sehingga 380 ribu. Dan kalau anda nak tahu, pada pandangan saya ini adalah model terakhir Civic Type R dan juga mungkin model terakhir Type R pun. Sebab apa? Kita kena faham, dalam industri automotif ni sekarang semua orang dah letak roadmap bila terakhirnya dia orang nak pakai enjin ICE, Internal Combustion Engine lah. Yang lain semua dah towards PHEV, pergi elektrik semua kan. Cuma Honda ni belum umumkan lagi bila dia nak scrap terus enjin ICE. Dan kalau ikut regulation yang payah lah kalau dekat Europe ni kan, Euro 4, Euro 5, nanti Euro 6, semakin susah, semakin bersih kereta tu dia nak kena ada, semakin jimat minyak, tak mungkin kereta-kereta seperti FL5 ni akan lepas regulation ini. Jadi, kumpul duit, jual rumah, kita beli ramai-ramai FL5 ni pada muka kereta elektrik. Itulah dia. Kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sulilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dan jangan lupa share dan TikTok, Instagram, Facebook. Follow lah.